Isra' wal Mi'raj adalah salah satu daripada kisah luar biasa yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Para ulama pada satu sisi lain masih lagi berselisih, berbeza pendapat bila ianya berlaku. Kata Imam At-Tabari, peristiwa Isra' ini berlaku sejurus Nabi dilantik menjadi Rasul. Lantik terus pergi Isra'. Kata Imam An-Nawawi pula, Nabi ini Isra' Mi'raj berlaku 5 tahun selepas pelantikan baginda Nabi sebagai Rasul. Banyaklah pendapatnya. Nabi kata Al-Mansufuri, ianya berlaku pada tahun ke-10 kenabian, berdasarkan pendapat majoriti ulama. Bukan sekadar dari segi tarikh ataupun harinya, bulannya pun masih dipersisihkan. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kurang lebih ada 10 pendapat para ulama berapa hari bulan ianya berlaku. Ada yang berpendapat ianya berlaku pada bulan Ramadan, ada yang kata bulan Syawal, ada yang kata Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Tetapi seperti kata Al-Mansufuri, sepakat ulama 27 Rejab. Maka kita peganglah ianya berlaku pada 27 Rejab, tahun yang ke-10 Nabi menjadi Rasul. Berselisih pendapat ulama ini kita tak campur. Kita orang awam, tak apalah, bila lahir, bila berlaku, itu bukan masalah kita. Sebab yang penting, Isra' wal Mi'raj ini peristiwa yang direkodkan dalam Quran. Maka bila peristiwa itu direkodkan dalam Quran, tak dapat kita menolaknya. Cerita Isra' itu Allah rekodkan dalam surah Al-Isra' ayat pertama. Cerita Mi'raj, naiknya Nabi ke Hadratul Qudus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu direkodkan secara eksplisit di dalam surat An-Najmi ayat 13 sampai 18. Maka dan tambahan pula kita melihat hadis-hadis, 16 orang sahabat Nabi meriwayatkan hadis ini secara mutawatir. Cerita-cerita tentang Isra' Mi'raj, ada riwayat Anas bin Malik, Abu Zar Al-Ghifari, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali, Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Maka cerita Isra' wal Mi'raj, no doubt about it, tak ada orang boleh pertikaikan. Cuma bila berlaku, itu bukan masalah kita. Bukan masalah kita. Ianya pernah berlaku. Cuma bagi kita yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, kita percaya dan yakin bahawa Nabi naik Isra' wal Mi'raj itu roh dan juga jasad, dua-dua sekali. Saya percaya ada di kalangan tuan-tuan mungkin pernah mendengar ada asatizah yang berceramah Nabi naik Isra' Mi'raj itu mimpi saja. Mungkin ada yang kata Nabi naik itu dengan roh saja, jasadnya masih di Mekah. Kita meraihkan pendapat ini, tetapi itu lebih kepada pendapat mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat Mi'raj Nabi hanya dengan roh sahaja. Tapi bagi kita negeri Selangor, pegang pada ahli sunnah wal jamaah, Nabi naik dengan roh dan juga jasad. Tuan-tuan sekalian, saya tidak nak membahaskan secara akademik sangat tentang Isra' wal Mi'raj ini. Cuma Isra' Mi'raj ini kita bahagikan kepada 3 fasa. Pertama, sebelum Isra' Mi'raj. Yang kedua, semasa Isra' Mi'raj. Yang ketiga, selepas Isra' Mi'raj. Dalam pertemuan malam ini, saya hanya nak membahaskan tentang apakah rangkaian peristiwa yang berlaku sebelum Isra' wal Mi'raj. Adapun semasa Isra' Mi'raj, Nabi naik ni, April datang pergi kejar Nabi naik, itu ustaz lain nanti akan datang ceramah. Begitu juga apa yang berlaku pasca cerita Isra' Mi'raj. Nabi dapat perintah semayang begini, itu juga ustaz lain akan terangkan. Malam ni giliran saya hanya menerangkan apakah rantaian peristiwa yang berlaku sebelum Nabi di Isra' Mi'rajkan. Hadirin hadirat sekalian, sebelum Nabi diangkat untuk jalan dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, baginda Nabi SAW sedang melalui satu fasa dalam kehidupan baginda yang digelarkan sebagai Amul Khuzn ataupun Year of Sadness, Year of Sorrow, tahun kesedihan. Rupanya baginda Nabi SAW sebagai seorang manusia, dia juga ada perasaan. Yang ini saya ingat kontroversi juga di kalangan para ulama, para agamawan membincangkan, sesuai ke kita panggil Nabi ni orang biasa? Ya, Nabi tetap orang biasa. Dia sendiri mengakui innama ana basyarun, sesungguh-sungguhnya saya hanyalah manusia biasa, cuma saya diberikan wahyu. Tetapi Nabi ini dia manusia biasa tapi bukan biasa-biasa. Itu pegangan kita. Dia manusia biasa tapi bukan biasa-biasa.
Dia ni limited edition, tak ada dah, itu seorang je yang Tuhan buat, custom made, tak ada dah yang lain. Walaupun dia speknya sama macam spek manusia lain, tapi dia special punya, special edition. Tapi dari segi biologi kemanusiaan, Nabi sama. Nabi tidur, Nabi berkahwin, Nabi juga beranak pinak, Nabi juga ada perasaan. Nabi sedih, Nabi marah, Nabi gembira, Nabi bergurau. Dia juga ada perasaan manusia biasa. Dan cerita tahun kesedihan ini jelas menunjukkan bahawa Nabi juga sampai satu peringkat, dia sampai satu tahap mentally down. Dia sampai juga peringkat kehidupan sebagai manusia, dia down betul. Sebab itu tahun ini kata ulama berlaku tahun 619, 10 tahun selepas Nabi menjadi Rasul. Dia berada pada satu tahap yang sangat kritikal dari sudut kerjayanya. Kenapakah Nabi begitu sedih pada tahun tersebut? Pertama sekali Nabi agak sedih kerana pada tahun tersebut Nabi melalui satu fasa dipanggil Fataral Wahyu. Apakah makna Fataral Wahyu? Wahyu terputus, wahyu putus. Berapa lama wahyu terputus? Kata Al-Buti, wahyu terputus 6 bulan. Mungkin tuan-tuan heran, wahyu putus pun sedih. Tuan-tuan, Nabi dengan wahyu sama macam kita dengan grup WhatsApp seolah begitu. Tuan-tuan bayangkan grup WhatsApp tuan-tuan tak menyala pada pagi sampai maghrib ni. Tak ada satu grup pun hijau. Apa sebab tak menyala? Itu baru sehari, bayangkan 6 bulan. Cek balik, nak kata aku admin remove, tidak juga. Nak kata aku left group, tidak juga. Rosak pula telefon ni. Susah hati. Itu baru WhatsApp group. Nabi ni wahyu, dan bukan seminggu dua, 6 bulan. Begitu lama sekali. Sampaikan Nabi dalam satu hadis Bukhari, dia menyatakan, aku begitu stres, khuznan ghada minhu miraran kayataradda min ru'usi syawahikil jibal. Aku begitu duka cita sekali, kata Nabi. Aku rasa macam nak panjat saja bukit, biar mati je lah atas bukit. Begitu. Biar mati atas bukit, tak apalah. Stres. Nabi tak dikunjungi wahyu selama 6 bulan. Apa sebab? Ini lain tahun nak suruh ustaz lain banyak pula kan, tak sampai Isra Mi'raj kita malam ni kan. Adalah sebab-sebabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi dirundung kesedihan kerana pada tahun itu juga Nabi menghadapi 2 kematian manusia yang sangat berpengaruh dalam kehidupan baginda. Pertama sekali adalah Abu Talib. Kenapakah Abu Talib ini begitu Nabi tangisi pemergian dia? Abu Talib ini dia meninggal bulan Rejab tahun ke-10 kenabian. Nabi sedih Abu Talib meninggal 2 sebab. Pertama sekali Nabi galat sebab Abu Talib tak sempat mengucap. Itu Nabi sedih. Nabi bukan sedih dia mati, itu mati saja mati, tidak. Nabi paling galat sebab Abu Talib tak sempat mengucap. Abu Talib ni Nabi sayang luar biasa sebab Abu Talib layan Nabi macam anak sendiri. Kita semua tahu sejarah baginda Nabi. Nabi bapa meninggal dalam perut masa dia belum tak kenal mak bapak dia. Dia lahir-lahir saja, mak dia Aminah hantar dia duduk dekat kampung. Zaman dulu tradisi orang-orang Arab dapat baby hantar duduk kampung. Saya ingat budaya itu kena ada di kalangan kita elok. Duduk di bandar ni bukannya elok sangat, udaranya apa semua banyak pengaruh-pengaruh. Hantar duduk kampung. Kalau boleh kampung hak tak ada wifi, biar dia menggelitik begini, tak main internet, biar lantak duduk kampung. Dulu cara orang tua tu hantar duduk kampung supaya napas udara, pergaulan, petua-petua dengan orang tua. Jadi Nabi dihantar duduk dengan Halimatus Sa'diyah berapa tahun? 2+2. 2 tahun pertama Nabi duduk menyusu dengan Halimah. Kemudian berlaku cerita pembelahan dada di kampung dia. Halimah takut, takutkan sindiket mana nak curi organ ke apa, takut juga dia. Jadi dia pulang balik Nabi kepada Aminah. Kata, saya tak boleh jagalah, tak ada jaminan keselamatan. Ni banyak orang ni datang masuk kampung, kerat-kerat badan, saya tak berani juga. Jadi bila dah dapat jaminan keselamatan, hantar balik duduk dengan Halimah 2 tahun lagi. Begitulah Nabi seterusnya. Masa umur 6 tahun, ibu kandungnya meninggal dunia, Aminah meninggal dunia. Kemudian dia duduk pula dengan datuk dia selama 8 tahun 2 bulan 10 hari duduk dengan atuk. Atuk pula meninggal. Bila meninggal atuk, tak ada orang nak jaga. Yatim piatu, siapa nak jaga?
Adik-beradik arwah bapak dia seorang pun tak nak jaga. Adik-beradik arwah ayahnya ramai 10 orang. Tapi dalam ramai-ramai itu yang paling bagus sekali Abu Talib lah. Walaupun Abu Talib anaknya pun dah ramai. Anaknya Talib, siapa lagi? Aqil, Ja'far, Ali, Tulaik, Ummu Hani, Jumanah, Raitah. 8 orang anak. Tetap ambil Nabi, anak saudara dia jadi anak dia. Dan Abu Talib ni dia ambil sebab dia mengenangkan anak saudara. Siapa nak menjaga? Dia jaga Nabi macam anak sendiri. Dia Abu Talib ini dia ketua Bani Hashim. Dekat Mekah Bani Hashim ni keturunan bangsawan, dia ketua. Kalau istilah di Selangor ni dia OBJ lah, orang besar jajahan. OBD ke OBJ orang besar jajahan. Dia orang besar jajahan. Jadi semua orang respect dengan dia. Dia taiko lah, dia paling besar sekali, abang kawasan. Dia kalau pergi mana-mana orang tanya, "Bos, anak saudara ke?" "Tak adalah, anak aku." "Bila pula bos ada anak bukan?" "Kau jangan tanya banyak sangat." "Oh sorry bos." Orang tak tanya lah. "Bos, siapa ni?" "Anak aku." Dia ke mana dia pergi semua dia kata tu anak dia. Mana Nabi tak sayang pada dia? Nabi sayang sangat pada dia. Jadi dia duduk dengan 4 saudaranya hampir 40 tahun. 40 tahun. Jadi bila bapa saudara dia ni meninggal di sebelah dia, dia dah ajar mengucap, "Pak Ji, ngucap je, ngucap ringkas je. Kalau ngucap ringkas, saya jadikan tu esok hujah, saya bela Pak Ji di padang mahsyar. Tolonglah, la ilaha illallah." Abu Talib ni disebut salah sebab dia ni orang besar jajahan. Dia tak boleh nak buat sesuatu yang akan merosakkan institusi kebangsawanan dia itu. Tukar agama ni besar implikasinya dari segi pejawatan. Dia pula masa nak mati kelilingnya ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, semua tu OBJ juga tu. Jadi akhirnya tak sempat. Dia kata nantilah aku fikir dulu, fikir meninggal begitu. Jadi itu yang Nabi galak sangat.